Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atika binti Zulkifli, nombor matrik 051042, akan membentangkan hikam yang ke-14 daripada kitab Syarah Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari karya Abdul Majid Asy-Syarnubi. Baik, hikam yang ke-14 ialah Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhbil athari. Seterusnya saya akan membacakan maksud bagi hikam ke-14 tadi. Maksudnya, alam ini kesemuanya berada dalam kegelapan dan yang meneranginya ialah zahir kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang melihat alam tetapi tidak timbul kesedaran tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala ketika, semasa, sebelum ataupun selepas melihat alam ini, maka sesungguhnya telah hilang kewujudan cahaya daripadanya dan terhijab daripadanya matahari-matahari makrifah disebabkan oleh awan-awan yang tebal. Saya teruskan dengan syarah bagi hikam ke-14, iaitu yang pertama, bagi penyataan al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Melalui penyataan tersebut, Abdul Majid Asy-Syarnubi telah mensyarahkan bahawa jika kita lihat daripada aspek zat alam ataupun makhluk itu sendiri, sebenarnya ia merupakan suatu kegelapan. Yang dimaksudkan dengan kegelapan di sini merujuk kepada simbol ketiadaan. Ini kerana alam ataupun makhluk tidak akan wujud dengan sendirinya tanpa ada pencipta yang menciptakannya. Allah telah mengadakan alam ini dan memperkenalkan alam ini kepada kita dan menunjukkan bahawa dialah pencipta kepada alam ataupun makhluk ciptaannya. Melalui ayat memperkenalkan dunia ini kepada kita ialah kita sebagai manusia, asal-usul kita adalah daripada rahim ibu kita. Jadinya bila kita dilahirkan ke dunia, sekaligus kita telah diperkenalkan bahawa alam ini wujud, yang menunjukkan bahawa alam ini wujud dan ada pencipta yang telah mewujudkannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan alam ataupun makhluk dengan sifat kudrat dan iradatnya. Alam dan makhluk tidak terwujud dengan sendirinya. Memang Allah akan mengatakan kun fayakun. Jika dia menghendaki bahawa satu perkara itu jadi, maka jadilah. Tetapi satu perkara itu tidak akan terjadi dengan secara sendirinya. Setiap perkara yang diwujudkannya itu akan terjadi melalui sifat kudrat dan juga iradatnya. Dengan ini telah terbukti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk meniadakan alam ini ataupun makhluknya dengan segera ataupun pada masa akan datang. Ini menunjukkan juga bahawa tiada pencipta yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha pencipta alam ini. Seterusnya penyataan faman ra'a al-kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhbil athari. Melalui pernyataan tersebut, Abdul Majid Asy-Syarnubi telah mensyarahkan bahawa sesiapa yang tidak dapat melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ketika, semasa, sebelum ataupun selepas melihat alam dan ciptaan Allah, menunjukkan bahawa dirinya hanya bergantung kepada makhluk semata-mata dan bukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana orang-orang yang beriman akan dapat melihat
keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ketika, semasa, sebelum ataupun selepas dirinya melihat alam dan juga ciptaan Allah. Okey. Siapa yang tidak dapat melihat keagungan Allah ini menunjukkan bahawa dirinya tidak dapat melihat kesan takdir Allah dalam makhluk yang diciptakannya itu. Dia terhijab dengan kewujudan anwar ataupun yang dimaksudkan dengan makhluk-makhluk. Anwar itu ialah makhluk-makhluk tanpa menyedari punca kepada anwar-anwar tersebut, iaitu Allah Subhanahu Taala. Melalui penyataan tersebut yang dimaksudkan dengan syumusul ma'arif ataupun ilmu-ilmu makrifah, ialah satu ilmu yang jelas kedudukannya untuk difahami sebagaimana jelasnya cahaya matahari. Okey. Pelbagai ciptaan Allah yang menjadi penghalang kepada mata hati seseorang yang terhijab daripada melihat keagungan Allah Subhanahu Taala diumpamakan seperti awan-awan tebal yang menghalang seseorang melihat langit yang terbentang luas. Okey, sebagai contoh, ahli sains yang berpegang semata-mata kepada kaedah sains, mereka tidak akan menerima sesuatu perkara jikalau perkara tersebut tidak dapat dilihat, diuji ataupun dinilai dengan panca indera. Okey, oleh kerana itu mereka tidak pun beriman dengan Allah, seperti mana orang-orang kafir yang hanya melihat kepada aspek luaran sahaja. Okey, seterusnya terdapat 4 peringkat dalam melihat keagungan ataupun kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melihat makhluk. Okey, bagi golongan ini ialah golongan-golongan para anbiya ataupun para rasul, para nabi. Mereka merupakan golongan yang paling tinggi, di mana mereka dapat melihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mereka melihat makhluk lagi ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermaksud mereka mengenal Allah dahulu, baru mereka melihat makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi peringkat yang kedua ialah orang yang menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala semasa melihat makhluk. Okey, peringkat ini mereka dapat menyaksikan bahawa Allah itu wujud semasa mereka melihat makhluk ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah orang yang menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala selepas melihat makhluk, di mana golongan ini merupakan golongan yang mengenal Allah selepas daripada mereka melihat kepada makhluk ataupun ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ialah golongan orang-orang yang hanya dapat melihat makhluk. Okey, bagi golongan ini mereka cuma melihat kepada makhluk ataupun ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tanpa menyaksikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan golongan ini merupakan golongan yang hanya bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tanpa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, Allahu a'lam. Saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.